Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam siaran. Bertemu kita sekali lagi di MAISH TV, Khamis 6 Oktober 2022. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar saja lagi siaran kita akan dimulai dengan bacaan surah Al-Alaq oleh Ustaz Muhammad Hafizuddin Abdullah Suhaimi, Pegawai Majlis Kami Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita sepanjang Festival Islam dan Halal Antarabangsa Johor (FIJO) yang telah berlangsung pada 29 September hingga 2 Oktober 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Pesada Johor Bahru. Diikuti dengan liputan berita ziarah dan insaniah pasukan Brigade Ansar Majlis Kami Islam Negeri Johor ke rumah seorang perniaga kasut bandel di Kampung Melayu Pandan, Johor Bahru. Dan rangkuman berita ziarah kasih ke rumah adik Marziah yang mengidap sakit saraf tulang. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bingkisan hati bertajuk Sabar dan Ujian oleh Ustaz Muhammad Nazrul Saleh bin Tomadi, Pegawai Majlis Kami Islam Negeri Johor. Sama-samalah kita saksikan. Demikianlah tadi muslimin dan muslimat antara rancangan-rancangan yang akan bersiaran pada minggu ini. Semoga semua akan mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. MAISH bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Suratul Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagian Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor akan menganjurkan program kira balik zakat sepanjang bulan Oktober 2022. Tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk memberi pendedahan kepada umat Islam khususnya di negeri Johor berkaitan dengan kaedah pengiraan dan juga pembayaran pada nilai yang sebenar. Di antara program yang akan dilaksanakan adalah ziarah asnaf bersama pembayar zakat, taklimat di agensi swasta dan juga kerajaan, bicara khas Facebook Live, kaunter bergerak di bangunan kerajaan dan juga voucher kepada individu dan majikan yang terpilih. MAISH bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih bersama kami di MAISH TV. Anda bersama saya Mazhar Mazlan, 6 Oktober 2022. Terus ke rangkuman berita.
Festival Islam dan Halal Antarabangsa Johor FIJO telah berlangsung pada 29 September hingga 2 Oktober 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru. Majlis Agama Islam Negeri Johor tidak ketinggalan turut serta dalam expo tersebut. FEC FIJO 2022 meneruskan kejayaan edisi terdahulu sebelum pandemik yang telah berjaya merancakkan ekonomi negeri Johor. FIJO merupakan expo perdagangan yang berlangsung selama 4 hari yang menyediakan platform terbaik bagi pengusaha dan usahawan produk halal serta produk patuh syariah tempatan mahupun antarabangsa bagi memasarkan produk mereka. FIJO menyasarkan untuk meletakkan Johor sebagai hub halal di rantau ini sekaligus memenuhi permintaan pasaran halal yang semakin meningkat. Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menyediakan perkhidmatan core business utama iaitu zakat, Baitulmal dan wakaf di tapak pavilion utama. Para pengunjung berpeluang secara langsung untuk mendekati dan mendalami serta mendapatkan pencerahan sebarang persoalan berkaitan zakat, Baitulmal dan wakaf. Selain daripada itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor turut membawa bersama usahawan Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam mempromosikan produk mereka. Antara produk usahawan yang dipamerkan untuk jualan adalah barangan kraft tangan dan cenderahati yang berasaskan dari daun nenas dan produk ukiran kayu. Bersama-sama dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor di pavilion utama adalah anak syarikat milik Majlis Agama Islam Negeri Johor iaitu Johor Thayyiban Laboratories, JTLab, dan daripada bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Pada hari pertama FIJO telah menyaksikan Majlis Agama Islam Negeri Johor turut serta menyertai program di pentas utama iaitu berlangsungnya forum perdana yang bertajuk Zakat dan Halal Memacu Ekonomi. Antara panel yang terlibat ialah Tuan Muhammad Amri Abdullah, Unit Hal Ehwal Islam Khidmat Pengurusan, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan Tuan Haji Yusri bin Ihsan, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Manakala moderatornya ialah Tuan Haji Mustafa bin Omar, Ketua Penolong Pengarah Halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Pada hari ketiga FIJO, Majlis Agama Islam Negeri Johor turut bersama dalam program Sembang Santai Wakaf di pentas utama bersama panel Ustaz Muhammad Firdaus bin Abdul Hamid, Amin Baitulmal Daerah Johor Bahru, dan moderator Ustaz Nur Ashraf bin Hashim, Penolong Pengarah Bahagian Wakaf. Hari keempat merupakan hari penutup FIJO yang mana perasmiannya telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor. Yang Amat Berhormat Datuk turut singgah di pavilion Majlis Agama Islam Negeri Johor. Yang Amat Berhormat Datuk juga telah menyempurnakan penyampaian bantuan bagi pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor iaitu dengan menyerahkan sumbangan bantuan kepada 3 penerima yang berjumlah RM111,000. Antara sumbangan bantuan yang disampaikan, yang pertama kepada Muhammad Izzuan bin Samian bagi kos rawatan kanser saraf yang berjumlah RM47,220. Seterusnya sumbangan bantuan kepada adik Muhammad Hazril Mikail bin Hizar bagi bantuan keperluan khas mencuci luka penyakit kulit kronik yang berjumlah RM19,996. Dan seterusnya kepada Nur Sofia Emily Sim bagi bantuan kos ubat khas sakit saraf berjumlah RM44,496. Hari ini kita berada di daerah Johor Bahru. Kita belikan keperluan untuk berniaga untuk Abang Bai. Yang lepas kita dah datang, kita buatkan bumbung ni, kita tukar dulu. Bumbung sebelum ni dah teruk, kita dah tukarkan. Ada buat sikit ni lah, betulkan sikit punya wiring. Tiang-tiang semua dah kita dah buat pagar. Dan hari ni kita datang bawa arak, kita bawa juga kasut untuk Abang Bai berniaga dengan kita buat sikit masukkan kelengkapan dekat dalam rumah. Dekat getah, kita ada berikan kasut. Pada 25 September 2022, Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui pasukan Brigade Ansar Maish telah ke rumah penerima bantuan yang dikenali oleh penduduk setempat dengan panggilan nama Abang Bai. Abang Bai merupakan seorang peniaga kasut bandel secara kecil-kecilan di Kampung Melayu Pandan, Johor Bahru. Majlis Agama Islam Negeri Johor terdahulu telah membantu menukarkan bumbung hadapan rumahnya yang rosak berjumlah RM5,000. Pasukan Brigade Ansar telah turun padang bersama-sama membersihkan serta mengemas rumah penerima. Majlis Agama Islam Negeri Johor turut telah membawa barang-barang bandel yang baharu. Kami bawakan juga bersama 50 pasang kasut, spring dan rak kasut untuk Abang Bai berniaga, yang mana barang-barang sebelum ini sudah rosak dan tidak sesuai untuk dijual. Selain daripada itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor turut telah menyumbangkan bantuan keperluan dalam rumah yang baru seperti katil, tilam, bantal, kipas dan pasangkan tikar getah baharu yang berjumlah RM3,500.
Dalam pada itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor turut telah menziarahi adik Mardiah. Adik Mardiah berusia 6 tahun ini telah diuji dan disahkan mengidap penyakit saraf tulang sejak dilahirkan. Majlis Agama Islam Negeri Johor telah memberikan sumbangan bantuan dengan membelikan kerusi roda khas buat adik Mardiah bagi memudahkan untuknya bergerak selain membantu sistem pertumbuhan tulang dengan baik. Moga Allah beri kekuatan dan kesihatan buat adik Mardiah. Hadir menyerahkan sumbangan bantuan Ustaz Muhammad Zakwan bin Ghazali, penolong pengarah agian zakat, dan Ustaz Syekh Hafi bin Awab, penolong pengarah pembangunan asnaf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sekian rangkuman berita. Sentiasa bersama kami di MAIS TV. MAIS bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ghazali bin Ayub, CEO Anur Food Holdings yang Berhad. Kepakaran kami adalah menghasilkan produk makanan yang sentiasa terkenang-kenang di hati. Dan produk terbaru kami adalah kopi tenggek yang kita namakan kopi tenggek Tanjung Piai. Kami mula buat kopi tenggek ni pada tahun 2018, sebelum pandemik lah. Jadi bila pandemik ni kami cuti selama 2 tahun. Dan alhamdulillah apabila market dibuka semula, alhamdulillah orang ramai berpusu-pusu datang ke kopi tenggek Tanjung Piai, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pelanggan-pelanggan, termasuklah daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor yang sudi hadir meraihkan asnaf di kopi tenggek Tanjung Piai. Kami bermula dengan Kopok Leko, tuan. Kopok Leko kami bermula pada 2006 dan alhamdulillah pada tahun 2008 kami mulakan juga produk terbaru kami, iaitu kopi tenggek Tanjung Piai. Tapi bagaimana boleh tercetus idea tu, tuan, untuk membuka kopi tenggek tu dan digabungkan dengan Kopok Leko tu? Kopok Leko Jadi kadang-kadang apabila Allah uji kita dengan pandemik ni, kita kena banyak-banyak bersyukur. Itulah yang guru saya sebut. Setiap apa yang berlaku adalah kehendak Allah Subhanahu Taala dan kita kena bersyukur. Tetapi kalau kita pandai mengharungi pandemik ni, kita tidak gamam, kita tidak gopoh, kita tidak galau, kan. Alhamdulillah rezeki tu ada sebenarnya. Jadi pada masa PKP itulah kami duduk dengan tim, duduk dengan pekerja, kami brainstorming. Jadi macam mana kita nak meningkatkan lagi pengeluaran, bagaimana kita nak meningkatkan marketing dan sebagainya. Jadi alhamdulillah apabila kita mengharungi pandemik ni dengan bersabar dan kita ambil sebagai peluang, alhamdulillah produk kami apabila market dibuka semula mendapat sambutan yang menggalakkan, alhamdulillah. Tuan, mungkin sebagai akhirnya lah, apa yang mungkin boleh tuan kongsikan dengan rakan-rakan usahawan di luar sana yang tentang mencari keberkatan dalam berniaga lah. Bagi kita faham berniaga ni banyak cabarannya, sebagaimana tuan kongsikan tadi. Jadi mungkin kalau dapat berkongsi sedikit dengan rakan-rakan usahawan, terutamanya usahawan makanan tentang bagaimana untuk kita mendapatkan keberkatan dalam perniagaan itu tadi. Silakan. Saya nak sebut benda ni pun kadang-kadang takut jugalah, tuan. Tetapi di dalam perniagaan ni, di antara rukun Islam kita itu adalah zakat. Itulah yang guru saya pesan. Di samping kita bersedekah, tetapi kita utamakan perkara yang wajib sebenarnya. Zakat fitrah itu dah memang wajib untuk diri kita. Yang keduanya adalah apabila kita ada lebihan di dalam perniagaan ni, keluarkan yang tu dulu. Alhamdulillah dengan keberkatan yang ada ini, sebab Islam ni, tuan-tuan, tak boleh fikir dengan akal. Kadang-kadang kita bagi lebih, Allah akan tambah. Sebab setiap RM1 yang kita keluarkan, Allah janji 700, tuan-tuan. Cuma mungkin tuan boleh kongsikan, tuan, mungkin ada rakan-rakan kita yang berniaga juga, dia pun melaksanakan juga tanggungjawab tapi dalam bentuk CSR, menderma dan sebagainya. Adakah mungkin ada pandangan daripada pihak tuan berkaitan tentang sumbangan derma-derma dan dari segi kewajipan zakat itu bagaimana, tuan? Pada saya lah, ini pendapat saya, tuan. Pendapat saya ni yang saya belajar, saya mendapat adakah melepaskan berderma, adakah melepaskan kewajipan zakat itu tadi? Sebenarnya kita dahulukan yang wajib dulu. Yang wajib dulu kita dahulukan. Apabila dah selesai wajib tu, kalau ada kelebihan lagi, barulah buat yang
Yang sunatnya tadi lah. Sunat tu. Okey. Tetapi kadang-kadang kalau kita buat benda sunat tapi wajib tak lepas, yang akan menjadi bebanan kepada kita. Itu yang kadang-kadang kita ada belajar sedikit, ada bimbingan pada guru-guru. Jadi utamakan yang wajib dulu. InsyaAllah. Okey tuan. Kita sekali lagi daripada Majlis Agama Islam Johor merakamkan jutaan terima kasih di atas penyempurnaan zakat perniagaan yang selama ini alhamdulillah telah saban tahun dilaksanakan oleh pihak perniagaan atas nama apa tuan? Annual Food Holdings Annual Food Sdn daripada dahulu keropok leko dan terus daripada kopi tenggek, dan kami daripada Majlis Agama Islam Johor mendoakan semoga keberkatan perjalanan perniagaan tuan dan juga seluruh warga kerjanya lah dipermudahkan oleh Allah SWT dan memberikan kemakmuran untuk terus dapat berhemat atau menyumbang kepada masyarakat lebih masalah ummah, insyaAllah. Dan doakan yang terbaik secara bersama bagi kita semua. Terima kasih tuan. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu lagi di dalam solat bicara hati. Pada solat ini kita akan membicarakan tentang sabar dan ujian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, puan-puan, ketahuilah bahawa di dunia ini ada sesuatu yang akan hadir pada diri kita. Apakah ia? Ia adalah ujian. Tuan-tuan, puan-puan, ujian ni akan datang bila-bila masa. Tak kira waktu, pagi ke, petang ke, ia akan datang pada diri kita. Tuan-tuan, apabila ujian itu datang pada diri kita, pertamanya kita perlu sabar. Kita perlu tahu bahawasanya ujian itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak akan menguji hamba-Nya mengikut kemampuan yang ada dalam dirinya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis, banyak menceritakan tentang sabar. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ia membawa maksud sekiranya kita dilanda musibah ataupun ujian, kita perlu bersabar dan solat. Mohonlah kepadanya pertolongan agar dipermudahkan segala ujian yang dihadapi. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan, mengikut pandangan Islam, sabar terbagi pada 3 bahagian. Yang pertama, sabar dalam menjalankan segala perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap segala keputusan dan ketetapan Allah. Okey tuan-tuan, sabar yang pertama itu iaitu sabar dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam hal ini membawa maksud di mana kita ni perlu sentiasa bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah dengan istiqamah. Kerana Allah telah menjanjikan syurga bagi hamba-hamba yang telah bersabar dan istiqamah dalam menjalankan segala perintahnya. Sabar yang kedua yang dimaksudkan tadi iaitu sabar dalam menjauhi larangan Allah, yang membawa maksud agar kita sentiasa menahan diri untuk melakukan segala sesuatu yang telah diharamkan olehnya. Kita pernah dengar kata-kata daripada ustaz-ustaz lah, di mana mereka menyatakan bahawa dunia ni ibarat penjara bagi orang-orang yang mukmin dan syurga bagi orang-orang kafir. Jadinya jika kita bersabar dalam melakukan segala kejahatan, insya-Allah syurga untuk kita. Yang ketiga, sabar terhadap segala keputusan dan ketetapan Allah. Sabar yang ketiga ini ia membawa maksud dan berkaitan tentang rukun iman yang terakhir, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Kita diwajibkan bersabar dan atas segala ujian yang telah ditetapkan oleh Allah, mau baik ataupun buruk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya,
Kesabaran amat penting di saat manusia makin jauh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita juga perlulah menjaga nikmat iman dan Islam yang kita kecapi pada hari ini, kerana ia adalah usaha keras para sahabat dan golongan selepas daripada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan ganjaran yang istimewa kepada orang-orang yang sabar berdasarkan firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan pahala untuk mereka dengan tidak terkira. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita dan amal kita serta iman, serta mengurniakan kita kesabaran yang teguh agar kita dapat memelihara dan mengekalkan kedua nikmat yang besar yang agung ini. InsyaAllah kita jumpa pada lain waktu dan pada slot yang lain, InsyaAllah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.